Ini perkataan kita mak ayah kena ambil tahu untuk melindungi anak kita. Untuk kita yang masih tak tahu apa itu pedofilia, ia adalah individu yang mengalami gangguan psikiatrik ataupun kejelarungan seksual yang berkait rapat dengan tarikan seksual terhadap kanak-kanak. Kebanyakan pemangsa datang daripada pelbagai latar belakang. Ada yang kita tidak kenal dan ada yang datang daripada ahli keluarga sendiri. Negara kita pernah dikejutkan dengan kes pedofilia warga Britain yang membuat kegiatan jenayahnya di Malaysia. Pedofil ini merupakan seorang lelaki yang bernama Richard Hackle yang dilahirkan pada 14 Mei 1986. Hackle ni dia telah merogol lebih daripada 200 orang bayi dan kanak-kanak dari tahun 2006 sehinggalah 2014. Hackle merupakan seorang juru foto bebas dan guru bahasa Inggeris yang selalu terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan dan aktiviti amal di Malaysia. Semasa dalam tempoh perbicaraan, Hackle ni dia dibenarkan untuk diikat jamin, tetapi dengan satu syarat, dia mesti tinggal di alamat kedua ibu bapanya. Hal ini kerana siasatan akan mengambil masa untuk menganalisis dan mendapatkan semula bukti daripada peralatan komputer yang dirampas. Namun, Hackle ni telah mengaku kepada ibu bapanya yang dia telah pun merogol kanak-kanak berusia 3 hingga 13 tahun. Lalu, ibu bapanya enggan untuk membenarkannya tinggal di rumah dan menelefon ke polis. So, si Hackle ni pun kembalilah ke tahanan polis. Hackle ni ditangkap di lapangan terbang Gatwick, London pada tahun 2014 dan polis telah menemui lebih daripada 20,000 imej dan video luncah berkaitan kanak-kanak di dalam komputer riba dan kamera miliknya. Hackle ni telah mengaku bersalah terhadap 71 kesalahan daripada 91 pertuduhan yang dikenakan ke atasnya. Hackle ni dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan akan meringkuk dalam penjara sekurang-kurangnya 23 tahun atas kesalahan yang dilakukannya. Semasa dalam penjara, ramai banduan yang membencinya. Kira kesalahan yang dilakukan Hackle ni kelas level paling bawah lah. Salah yang agak menjijikkan lah bagi saya. Lebih kurang 3 tahun di dalam penjara, Hackle telah pun ditikam mati oleh banduan di dalam penjara tersebut pada tahun 2019. Pedofilia dipercayai telah berlaku sejak dahulu lagi tetapi tidak dinyatakan, didefinisikan dan dikaji dengan formal sehingga abad ke-19. Pada awalnya, pedofilia digelar sebagai pedofilia erotika, kemudiannya dikenali sebagai pedofilia pada abad ke-20. Istilah pedofilia bukan sahaja digunakan untuk mendefinisikan tarikan atau rangsangan seksual terhadap kanak-kanak. Manakala istilah pedofilia juga sering digunakan dalam penguatkuasaan perundangan untuk merujuk kepada pelaku seksual terhadap masa bawah umur, antaranya seperti penderaan seksual kanak-kanak, merogol kanak-kanak di bawah umur, pornografi kanak-kanak serta pendedahan tidak bermoral berkaitan kanak-kanak. Statistik polis diraja Malaysia merekodkan sebanyak 6,897 kes yang melibatkan jenayah seksual terhadap kanak-kanak dan remaja bagi tempoh 3 tahun antara 2018 dan 2020. Malah, golongan remaja kanak-kanak lelaki juga tidak terkecuali menjadi mangsa utama jenayah jijik ini. Okey, apa faktor ataupun punca permasalahan pedofilia yang terjadi? Berdasarkan kajian yang saya baca, di mana pedofilia ni banyak berlaku dalam kalangan lelaki daripada perempuan, dan nisbah ataupun statistik telah dikeluarkan oleh pengkaji-pengkaji yang ingin mengkaji faktor punca utama jadi. Jadi nisbah ataupun statistik yang ditunjukkan adalah 20/1. Maksudnya 20 itu merangkumi lelaki dan manakala 1 adalah sebahagian daripada perempuan yang melakukan pedofilia. Jadi antara faktor ataupun penyebabnya adalah hormon testosteron mereka tinggi dan itu merupakan salah satu punca utama dalam mereka terjerumus melakukan gejala pedofilia ini. Itu berkaitan dengan dalaman. Manakala psikologi ni biasanya ada beberapa kombinasi perkara seperti perubahan hormon, faktor tingkah laku, dan ada juga pendedahan kepada tingkah laku seksual yang tidak terkawal. Maksudnya seperti ibu bapa tidak mengawal ataupun mengetat anak-anak mereka ataupun mengawasi lah, senang cerita, mengawasi anak-anak mereka. Setelah kanak-kanak ni lebih pandai daripada kita dan celik ke hadapan daripada kita. Jadi kita kena pantau lah sebagai ibu bapa. Kerana dia juga berjaya meningkatkan aktiviti tersebut sama ada secara senyap
terutamanya melalui pembelajaran daripada internet ataupun web-web yang kita tak tahu. Kesan-kesan permasalahan kepada diri dan orang lain. Diri sendiri, emosi akan terganggu. Confirm, emosi akan terganggu. Seperti murung, bimbang, celaru, tak tertuara dan sebagainya. Dan seterusnya akan mengakibatkan depression dan anxiety. Seterusnya, kesan terhadap kesihatan. Kita tahu pedofilia ini membawa penyakit bukan kepada mangsa saja, tetapi dia perlu tahu pedofilia itu akan mengakibatkan kesan dalam dirinya, dalam dirinya sendiri. Yang mana sebagai contoh, dia akan mengalami tekanan. Dia melakukan tapi dia merasakan tekanan. Lepas tu dia akan sering ketagihan. Mungkin juga akan mengakibatkan HIV dan sebagainya. Manakala dari segi masyarakat, kesan terhadap masyarakat pula, masyarakat akan terancam, di mana kelakuan-kelakuan seperti rogol, mencolet, cabul, pedofilia, apa-apa sekalipun, dia akan memberikan kesan ancaman dan bimbang terhadap masyarakat. Kerana apa? Kerana masyarakat bimbang suatu kelakuan seksual yang dilakukan ataupun kelakuan-kelakuan tingkah laku yang tidak moral akan menyebabkan mangsa-mangsanya terjurus kepada kes pembunuhan. Cadangan ataupun langkah yang sesuai untuk menangani masalah pedofilia ini. Dari segi biologi, yang digunakan untuk mengurangkan tingkah laku pedofilia ini adalah beberapa cara ataupun rawatan, terapi dan sebagainya untuk mengurangkan hormon testosteron yang banyak, buat mereka teruja dengan dan minat terhadap kanak-kanak. Suatu perkara tersebutlah. Rawatan pertama adalah rawatan tingkah laku, seperti teknik-teknik yang kita boleh gunakan untuk mengubah mindset mereka, mengubah minat mereka daripada kanak-kanak terus tertarik kepada orang dewasa. Kita mengubah cara pemikiran mereka lah, serta mengurangkan hormon testosteron dalam dirinya. Yang kedua adalah rawatan sampingan. Rawatan sampingan ni seperti kita tahu dan jelas, di mana orang-orang pedofilia ini turut mengalami gangguan emosi seperti kemurungan, keresahan dan perkara-perkara yang mendatangkan mereka tertekan. Jadi kat sini rawatan sampingan ini dimaksudkan ubat-ubatan. Itu berkaitan dengan rawatan sampingan. Manakala yang ketiga merupakan ibu bapa. Ibu bapa yang paling dekat kepada kita, di mana dia memainkan peranan yang sangat penting. Sewaktu kecil dia harus mengajar anak-anak mereka dari segi sentuhan yang selamat, sentuhan yang tidak selamat. Jadi kat sini kita haruslah jaga diri sendiri serta memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa pedofilia ini sangatlah bahaya, dan jagalah kanak-kanak ataupun anak-anak mereka sebaik yang mungkin. Berikan pendedahan dan kesedaran ibu bapa kepada anak-anak mereka dari kecil supaya mereka membesar lebih baik dan mengetahui isu-isu yang terjadi pada masa kini.